Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah bagi memberkati majlis ilmu kita pagi yang barakah ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanallah. Seterusnya marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji-pujian kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai kepada pertengahan di bulan Ramadan. Hari ini merupakan 15 Ramadan, jatuh pula pada hari Jumaat yang barakah. Dan hari ini juga kita menerima pengkhabaran Tuan Guru kita Fadilatul Ustaz Ismail Kamus, seorang pendakwah yang lebih 30 tahun berdakwah, subhanallah, di bumi Malaysia ini. Allah panjangkan umur usia kudratnya sehingga akhir hayatnya dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan ilmu, menyampaikan ilmu dan sebagainya, subhanallah. Jadi alhamdulillah, kita sama-samalah insya-Allah mendoakan buat almarhum Tuan Guru kita Ustaz Ismail Kamus, dengan doa yang biasa dibacakan kepada mereka yang telah pun pergi. Kemudian insya-Allah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Dan tujuan kita bacakan ini adalah sebenarnya surah Al-Fatihah ini memang ada pertikaian dari sudut perbincangan ulama, dari sudut menghadiahkan. Namun mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah ini sekurang-kurangnya kita bacakan dengan niat ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pahala. Mudah-mudahan ia sampai juga kepada mereka yang telah pergi, termasuklah kita berniatkan kepada sesiapa sahaja, kepada seluruh umat Islam dan sebagainya, masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah. Ampunilah mereka yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Khusus kepada Fadilatul Ustaz Ismail Kamus, ya Allah. Kepada ibu bapa kami, nenek moyang kami, ya Allah. Kepada para pejuang-pejuang agamamu, ya Allah. Ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Terimalah taubat mereka, ya Allah. Tempatkanlah mereka di kalangan hamba-hambamu yang saleh, ya Allah. Allahumma ja'alhum minas salihin, ya Allah. Golongkanlah mereka di kalangan orang-orang yang saleh, ya Allah. Minan nabiyyin, di kalangan para nabi, ya Allah. Min ibadikas salihin, di kalangan hamba-hambamu yang saleh, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. InsyaAllah sebentar nanti saya juga akan berkongsikan sedikit sebanyak yang berkaitan dengan almarhum, insyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya doakan tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, anak-anak sekalian berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia. Bahagia untuk banyak sebab kan, untuk kita bahagia. Sebagai manusia Allah ciptakan kita, kita sangat bahagia.
Allah limpahkan nikmat kita jadi orang Islam. Kemudian Allah berikan kita keimanan. Allah berikan kita nikmat berada di bulan Ramadan. Allah jadikan kita seorang manusia yang boleh berkata-kata, boleh mendengar, boleh melihat. Subhanallah. Dah berapa lama dah nikmat mata, nikmat telinga, nikmat berkata-kata ini kita telah nikmati sepanjang umur kita. Kalau 40 tahun dah 40 tahun, dah 50 tahun 50 tahun. Tanpa henti setiap saat. Walaupun tanpa kita minta, ya Allah berikanlah aku nikmat melihat. Subhanallah, kita tak minta tapi Allah jaga penglihatan kita. Nikmat paru-paru yang mana udara masuk macam-macam jenis udara. Udara dengan udara yang beracunnya, macam-macam pelbagai jenis udara. Tetapi filter yang Allah ciptakan melalui paru-paru sangat hebat. Maksudnya masuklah udara yang macam mana, yang beracun ke, yang kotor ke, asap-asap. Tapi filter paru-paru ini tak perlu ditukar. Ataupun dah 40 tahun kita guna paru-paru, dah 50 tahun, macam-macam asap dah telah ditapis. Tak perlu pun ada kalau kita panggil maintenance-nya. Kalau kereta kena tukar minyak hitam. Kalau aircon di rumah pun berapa lama kena servis. Tak perlu diservis, subhanallah, sebab maintenance-nya telah pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang umur kita, sepanjang kehidupan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, ibu ayah sekalian, alhamdulillah hari Jumaat yang barakah kita banyakkanlah menghimpun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillah malaikatan." Di sisi Allah ada malaikat, yuballighunani an ummati salam, yang menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Subhanallah. Jadi biasa kan kita baca selawat yang kadang kalau kita baca selawat saja dia tidak ada salam. Tapi selawat yang biasa yang kita lakukan tu dia sekali dengan salam. Subhanallah. Tapi kalau baca dalam at-tahiyyat, dua-dua ada. Selawat ada, salam pun ada. Kan kita ada ucap assalamu alaina wa ala ibad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pemberian salam kita kepada Nabi Muhammad dan sekalian para nabi. Kemudian salam itu disambung lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Subhanallah. Kemudian kita sambung dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahu Akbar. Tapi kalau kadang di luar kita nak selawat pada Nabi yang sekali dengan salam, yang kita selalu selawat berlagu tu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dan subhanallah, ada sambungan lagi yang sangat indah, tapi dua rangkap itu. Yang pertama selawat, yang kedua salam. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika. Subhanallah, wahai Nabi salam sejahtera ke atasmu, wahai Rasul salam sejahtera ke atasmu, wahai kekasih salam sejahtera ke atasmu. Subhanallah. Jadi Nabi sebut tadi, sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang akan menyampaikan salam dan selawat daripada umatku. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, umatku walau di mana pun mereka berada, salam dan selawat daripada mereka tetap akan sampai kepadaku. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita mungkin bukan sesiapa di dunia ini. Tak ada siapa yang kenal. Tak ada siapa yang sedar kewujudan atau kehadiran kita bila kita hadir dalam satu majlis. Dan kalau kita tak hadir lagi, orang tak sedar kan. Subhanallah. Namun, insya-Allah mudah-mudahan dengan lantunan selawat, dengan selawat yang khusyuk daripada hati, dibuktikan pula dengan perbuatan. Perbuatan selawat ini melalui zikir lidah kan. Maksudnya melalui lidah kita menyatakan kita rindu pada Nabi, kita sayang Nabi, kita doakan untuk Nabi SAW. Namun bukan cukup sekadar itu. Sama juga dengan perkataan cinta. Kalau kita sebut, saya sayang awak, saya sayang suami saya sayang anak-anak saya. Dia bukan hanya pernyataan lidah, tapi perlu dibuktikan dengan perbuatan. Kalau betul kita sayangkan ahli keluarga, perkara pertama sebagai bukti sayang ahli keluarga adalah berusaha menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka Allah, daripada kemurkaan Allah, daripada kemarahan Allah. Tanda cinta kepada ahli keluarga adalah berusaha supaya masuk ke syurga sekeluarga.
Allahu Akbar. Maksudnya tuntutan cinta, rindu itu perlu ada pembuktian. Jadi antara bukti kita cintakan Rasulullah hasil daripada banyak selawat. Jangan pula kita selawat sampai 10,000, sampai 1,000, sampai 500. Tetapi kita tak hidupkan sunnah Nabi SAW. Kita tidak menyambung perjuangan Nabi SAW. Kita tidak mengikut apa yang Nabi suruh dan tinggalkan apa yang Nabi larang. Perkara basic, bab solat, bab ibadah, bab aurat, bab hubungan dengan keluarga, hubungan dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak dan sebagainya. Subhanallah. Biasanya kan yang jadi rindu bila sebut selawat sebab kita selalu hadir majlis ilmu, duduk di masjid. Lagi-lagilah muslimat kita kalau bulan Ramadan kita biasanya ada majlis tadarus kan di masjid. Kemudian ada bacaan selawat sama-sama. Subhanallah. Jadi bolehlah kalau kita nak sambung sikit lagi selawat tadi tu, sikit saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا فاختفت من macam mana dah? Subhanallah. Lama tak ni? أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه Dik cari dik. Kau nampak Ustazah tu cari ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru faghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, Ya Mu'ayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tak bersyirah. Subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah. Biasanya kita akan sambung sampai habis kan. Masya Allah, muslimin, muslimat sekalian. Mudah-mudahan hari-hari pun kita akan bacakan selawat ke atas Nabi. Dan sebenarnya selawat yang panjang itu adalah pujian-pujian ataupun rintihan-rintihan kita. Menyatakan dia macam sajaklah pujian ke atas Nabi SAW. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur untuk majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini, iaitu daripada Sri Kandi Hasil. Subhanallah, Sri Kandi Hasil. Jadi muslimat terutamanya ataupun siapa saja bolehlah kita Google dan kita cari siapakah Sri Kandi Hasil ini. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih juga kepada yang berbahagia Datin Sri Adrin Adiriza binti Muhammad Sofi. Subhanallah. Beliau merupakan pengerusi Sri Kandi Hasil. Nama sebuah pertubuhan ya. Kalau kita nak mudah faham, biasa Puspanita, iaitu persatuan di kalangan wanita-wanita yang bekerja di kalangan kaki tangan awam. Sama ada ia adalah pertubuhan rasmi dan ahli keahlian ada seumur hidup. Dulu saya pernah sebagai kaki tangan awam, saya pun ahli Puspanita. Walaupun saya dah berhenti, saya tetap lagi ahli Puspanita. Jadi Sri Kandi Hasil juga pertubuhan yang seumpama itu. Pengerusinya tadi iaitu yang berbahagia Datin Sri Adrin Adiriza binti Muhammad Sofi. Sedap nama. Seterusnya kepada timbalan-timbalan pengerusi setiap biro, ahli jawatankuasa dan sahabat Sri Kandi Hasilian seluruh Malaysia. Maksudnya Sri Kandi ni Hasilian seluruh Malaysia ni dia ada di seluruh Malaysia lah. Subhanallah. Terima kasih kepada semua ahli persatuan kerana sudi menjemput saya, dan tajuk yang diberikan adalah Wanita dan Ramadan. Wanita dan Ramadan. Subhanallah. Jadi tadi saya memang ada share ketika saya kongsikan update tentang program hari ini. Saya ada sebutkan tentang insya-Allah pada pagi yang barakah ini, muslimin muslimat yang hadir, kita akan bincang tentang bab wanita dan Ramadan. Dan saya akan menyentuh berkenaan dengan ramai orang tanya amalan-amalan yang boleh dilakukan oleh wanita ketika bulan Ramadan dalam keadaan mereka uzur kedatangan haid. Subhanallah. Kemudian ramai juga ibu-ibu wanita yang bertanya, saya sibuk Ustazah seharian, sangat sibuk, anak ramai. Bagi orang yang dah berusia, kita dah pencen, anak-anak dah besar, berbeza.
dengan wanita yang masih lagi menguruskan anak-anak yang kecil. 5 orang anak, 7 orang anak, 8 orang anak sudah tentu berbeza dengan orang yang menguruskan seorang anak. Sudah tentu berbeza dengan menguruskan anak yang besar. Jadi kadang-kadang keletihan menyebabkan si ibu ini kurang melakukan dari sudut kuantiti ibadah. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan bagaimana wanita yang sibuk menguruskan rumah tangga, apakah amalan yang boleh dilakukan supaya kita boleh dapat pahala sebanyaknya di bulan Ramadan. Kemudian seterusnya wanita yang bekerja. Contohnya sekarang ada juga yang masih sama. Kita yang cuti kita berada di rumah. Tetapi yang masih lagi sektor-sektor pekerjaan yang tetap perlu bekerja. Yang langsung tak cuti. Dalam PKP mereka langsung tak cuti. Banyak sektor tu lebih daripada 10 yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri hari itu di awal PKP. Jadi mereka terus bekerja seperti biasa, bahkan kesibukan mereka mungkin bertambah. Subhanallah. Terutamanya contohnya pada barisan frontliner. Frontliner di kalangan hospital ataupun polis, askar dan sebagainya. Jadi mereka yang terlibat secara langsung dengan wabak COVID-19, mereka sudah tentu sangat sibuk, bertambah-tambah kesibukan mereka. Namun, mereka tanya juga, ada nurse tanya, ada doktor yang bertanya, ada juga polis. Subhanallah, saya ada terima daripada polis wanita, tak silap saya. Mereka masuk petugas keselamatan ni, Masya Allah. Dia tanya, Ustazah, semakin bertambah sibuk, sampai tak cukup rehat, kami perlu berjaga sekian-sekian perlu ni. Jadi macam mana bulan Ramadan ni nak dapat juga pahala sebagaimana orang lain. Masya Allah. Jadi sebelum tu Syirat nanti tolong cari tentang bab wanita haid dan bulan Ramadan. Okey. Dan juga apa-apa yang ada kaitan dengan tajuk kita ya, soal jawab tu. Okey, pertamanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin memulakan dengan amalan wanita haid di bulan Ramadan. Amalan wanita haid di bulan Ramadan. Jadi insya-Allah sebelum kita pergi lebih jauh, saya mohon kita share terlebih dahulu perbincangan kita pada hari ini supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Mungkin kita share satu kali di grup kita, bukan di grup, di FB. Contohnya, mungkin ada 5 orang yang datang sama hasil pada melihat kita share tu. Ustazah Asma was live kan, sedang live, kemudian 5 orang masuk. Kita tak kenal, kita tak tahu siapa masuk. Dan dia pun tak declare, oh terima kasihlah sebab jemput saya, tak. Tapi insya-Allah 5 orang, 10 orang, bahkan walaupun seorang, kita dapat kelebihan pahala yang berganda. Kita hadir sekarang di majlis ilmu, kita dapat pahala hadir majlis ilmu begitu banyak. Sangat banyak. Kalau nak bacakan hadis Nabi tentang bab kelebihan orang yang menuntut ilmu, dalam kitab ini, Haruman Rohani ni oleh Syekh Fahmi Zamzam ni, subhanallah, bab yang pertama sampai yang ke-20 ke-30 macam itulah, semuanya tentang berkaitan dengan kelebihan orang yang menuntut ilmu, berada di jalan ilmu, mujahadah ilmu dan sebagainya. Ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, orang yang berjihad jalan ilmu, menuntut ilmu walaupun di alaman yang seperti ini, insya-Allah termasuk mereka akan dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang menuntut ilmu, Nabi SAW bersabda, mereka yang sedang menempuh jalan jihad. Dan ada hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa yang menuntut ilmu, mereka akan digugurkan Allah dosa-dosanya. Dan banyak lagi lah kelebihan orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan-jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya di sini insya-Allah siapa yang share, contohnya hasil daripada share 5 orang pula datang untuk sama-sama mendengar, dia bukan sekadar dapat ganjaran pahala dia hadir majlis ilmu, tapi dapat ganjaran pahala 5 orang hadir majlis ilmu. Dan kita tahu di bulan Ramadan ini amalan sunat. Nuntut ilmu ni bukan memang wajib bagi ilmu-ilmu yang tertentu, tapi kita anggap secara umumnya ia adalah amalan yang sangat dituntut, diberi pahala yang besar. Di bulan Ramadan bila kita mengajak 5 orang contohnya, kita dapat pahala sekian di bulan lain, tapi bulan Ramadan berganda-ganda lagi. Jadi insya-Allah sepanjang kuliah kita ini, di samping kita mendengar ilmu dapat pahala, kita juga sedang mengutip pahala-pahala yang lain dengan kita mengajak seramainya. Ada orang dia tag, boleh juga tag nama sahabat-sahabat, boleh tulis komen dan sebagainya. Masya Allah, sebelum saya menjawab apakah amalan-amalan yang boleh dilakukan oleh wanita yang kedatangan haid ataupun wanita yang uzur di bulan Ramadan, saya mohon muslimat terutamanya boleh tak tuliskan apakah amalan-amalan yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan ni. Apa yang muslimat sendiri lakukan, kekuatan masing-masing berbeza, bolehlah kita kongsikan. Mungkin ada orang tak terfikir, ketika saya uzur saya buat apa, contohnya.
Ataupun bukan ketika uzur saja, umum sahaja. Masya Allah. Dan boleh juga tinggalkan soalan. Cik Syira, pembantu ada sama, dia akan tengok soalan, akan kumpulkan. InsyaAllah kita cuba jawab beberapa persoalan yang terpilih, insyaAllah. Subhanallah. Okey, saya pun nak tengok di Facebook. Dan juga di Instagram, insyaAllah kita akan tengok juga. Subhanallah, mungkin ada orang tak terfikir. Ketika saya uzur, saya buat... Subhanallah, Allahu Akbar. Zulaikha Rusmi, dia sebut dia baca maksurat dan juga zikir Fatimah. Saya akan share. Memang hari ini memang saya dah buka siap-siap maksurat, dan ramai orang tanya tentang bab maksurat ni. Subhanallah, Maaz, saya memang suka dengan ceramah begini Ustazah. Terima kasih. Zikir dan selawat, banyakkan zikir dan selawat. Untuk saya di Singapura, berzikir, baca Al-Quran, solat sunat sekadar termampu, bersedekah. Okey, Nazihah Nazri menyediakan juadah berbuka. Okey, makasih kepada yang share. Subhanallah. Puteri Engkulin, subhanallah, sahabat daripada jauh, menuntut ilmu, jihad gugur dosa. Saya cuba lazimi istighfar 1000 kali sehari dan istiqamah sedekah sepanjang hari uzur. Subhanallah. Sania Abdul Rahman baca tafsir Al-Quran, zikir, selawat. Siti Saari sentiasa mengaji selepas solat, sekarang dah baca juzuk 16. Alhamdulillah, tahniah. Subhanallah, Maaz, saya memang suka dengan ceramah begini Ustazah. Terima kasih. Zikir dan selawat, banyakkan zikir dan selawat. Di Singapura, berzikir, baca Al-Quran dengan majlis ilmu. Subhanallah, Allah Akbar. Dan kehadiran live kita pun tinggi juga. Subhanallah, saya harap boleh kekal ya sampai habis 2.7 K. Kemudian ada juga daripada Instagram pun tinggi juga kehadiran sahabat kita, zikir, selawat, baca tafsir. Okey, Ustazah, bolehkah wanita haid membaca maksurat? Kita akan jawab. Zikir dan selawat. Okey. Ustazah, saya selalu istihadah macam mana? Selalu istihadah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita akan pergi kepada jawapan perbincangan kepada persoalan apakah ibadah yang boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Dan sekarang saya sedang membuka perbincangan, saya petik juga daripada Fatwa Khas Ramadan siri ke-136, amalan wanita haid di bulan Ramadan. Isyak fatwa merujuk kepada pejabat mufti wilayah Persekutuan. Subhanallah. Baiklah, yang pertama kita pergi kepada perbincangan tentang adakah wanita yang sedang haid ataupun dalam keadaan yang berjunub, dalam keadaan berhadas besar, boleh membaca Al-Quran. Jadi pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha. Bila kita sebut jumhur fuqaha, dia adalah sebahagian besar fuqaha. Maksudnya fuqaha ni, kalau kita sebut fuqaha adalah ahli fiqh. Bila kita sebut muhaddisin, orang yang pakar hadis. Kalau sebut mufassirin, orang yang pakar dalam bidang tafsir. Bila sebut ulama-ulama fiqh, kita sebut fuqaha. Subhanallah. Sebab itu kalau di Malaysia ni, kita memang adalah ulama-ulama yang kita rujuk kan. Jadi ada orang yang bidang fiqh, dia memang kita rujuk dia, bab fiqh kita kena rujuk dia. Kalau orang yang mahir bab hadis, kita rujuk orang yang mahir hadis. Sebab kadang orang yang mahir fiqh, dia tidak boleh nak mengupas kedudukan hadis dengan secara tepat. Orang yang bidang tafsir pun sama. Kadang orang bidang fiqh, orang bidang hadis tidak mampu menafsirkan satu Al-Quran sebagaimana orang yang dalam bidang tafsir. Ilmu tu, ketiga-tiga ilmu tu pun sangat luas masing-masing. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ulama fiqh, jumhur fuqaha, jumhur para ulama fiqh meletakkan hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang haid, wanita yang sedang nifas ataupun yang sedang berhadas besar adalah haram. Mereka melarang wanita membaca Al-Quran ketika dalam keadaan haid dan sedang berjunub. Kita tahu berjunub ni melakukan hubungan suami isteri sebelum mandi wajib, tidak boleh sentuh Al-Quran, sama hukumnya dengan wanita yang haid, berdasarkan kepada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-131 yang berbunyi,
Tidak dibolehkan wanita dalam haid dan yang berjunub membaca walau sedikit daripada Al-Quran. Baca sikit pun tak boleh. Bahkan ada alim ulama menjelaskan satu huruf pun tidak boleh. Subhanallah. Saya pernah dulu masa saya sekolah menengah. Saya dulu sekolah di Muhammadiyah Lil Banat Kota Baru Kelantan. Sebelum tu sekolah di Sekolah Menengah Agama Darul Anwar. Itu sekolah Tok Guru arwah Tok Guru Ni Abdul Aziz. Masa saya duduk asrama dulu, ada adik. Maksudnya adik junior lah saya duduk asrama. Saya tengok dia sedang menangis dekat meja. Kawasan asrama ada meja batu, ada kursi batu kan. Dia menangis beria-ria. Subhanallah. Dan saya kenal wanita tersebut, adik tersebut, dia muda daripada saya 3 tahun macam tu lah. Adik tersebut memang wanita yang solehah, dengan pakaiannya, dengan tutur kata yang lembutnya, subhanallah. Saya tak tahulah di mana adik tu. Saya kalau boleh saya nak jejak. Dengan lemah lembutnya, dengan wajah yang bersih, bercahaya, subhanallah. Masa tu dia sedang pegang tafsir Al-Quran, kemudian dia menangis-nangis. Saya tak ingat bulan Ramadan atau tidak. Kemudian saya tanya, kenapa dik kamu menangis sangat ni? Menangis yang sungguh-sungguh sedih. Dia kata, Kak Asma, saya rindu nak baca Quran. Kak Asma, saya nak solat sunat, saya nak tahajud, saya nak solat duha. Kenapa Allah halang saya, Kak Asma? Kenapa? Saya tanya. Saya uzur, subhanallah. Rupanya dia dikabarkan kawan-kawan dia, setiap kali dia uzur dia akan menangis. Setiap kali waktu solat dia menangis. Maksudnya dia akan rasa macam rindu sangat nak solat, rindu sangat nak baca Quran. Bila bulan Ramadan lagilah dia sedih, bila datang uzur dia menangis-nangis sebab dia tak boleh nak berpuasa pada hari tersebut. Saya tak tahu macam mana didikan ibu ayah dia sampai begitu sekali. Saya rasa macam kagum dan pelik. Kalau kita lah masa muda dulu, kalau uzur macam seronok jugalah kan, tak perlu solat, tak perlu baca Quran, banyak masa. Lepas tu kalau bulan Ramadan boleh makan, itu masa remaja dululah kan. Sekarang pun kalau uzur kadang-kadang kita ada rasa macam tak adalah sampai menangis. Masya Allah. Jadi dalam keadaan begini kita pun cuba tenangkan dia. Kamu redha dengan larangan Allah dapat pahala. Subhanallah. Kita nak puasa, kita nak baca Quran, kita nak solat. Itulah bahagian pahala kita, iaitu redha dan sabar di atas larangan Allah. Bukankah dengan kita mentaati perintah Allah dapat pahala? Sama halnya dengan kita meninggalkan larangan Allah juga diberi pahala. Subhanallah. Maka bagi wanita yang uzur, janganlah kita rasa macam kekurangan. Janganlah pula kita rasa nak mempertikaikan. Kenapa? Akhirnya kita mencari-cari dalil untuk membenarkan untuk kita baca. Kita berpegang kepada pendapat yang lemah dan sebagainya. Subhanallah. Jadi namun hadis ini ada perbincangan ulama sekian-sekian dan ada juga pendapat-pendapat yang lain yang dibawakan di dalam artikel ini. Yang ada pendapat yang mengharuskan wanita membaca Al-Quran namun ada syarat-syarat yang sangat ketat. Dan ada juga yang memberi pendapat bagi wanita haid memang dilarang secara total. Wanita yang berjunub dilarang secara total. Yang melakukan persetubuhan lelaki yang berjunub pun sama. Berbeza dengan wanita yang haid sekian-sekian. Ada juga perbincangan bagi kalangan wanita yang guru Al-Quran. Ada pendapat yang lain. Ada juga perbincangan berkenaan dengan hafizah yang hafaz Al-Quran. Dalam proses menghafaz, dalam proses menjaga hafalan yang perlu mengulang-ulang dan sebagainya. Jadi saya tidak mahulah menyentuh perbincangan lanjut tentang hal demikian. Tetapi bolehlah kita berpegang kepada pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan bahawasanya haram bagi wanita walaupun sedikit daripada Al-Quran untuk dibaca ketika sedang haid ataupun ketika sedang berjunub dan hadas-hadas besar yang lain. Namun begitu, kita perlu menghormati. Jangan pula kita terus meletakkan ataupun menyalahkan mana-mana guru sebab saya tahu di sana ada perbincangan-perbincangan yang lain. Kita turut menghormati kepada mereka yang tetap ingin memilih pendapat-pendapat selain daripada jumhur fuqaha tersebut. Jangan sampai kita tersilap menjatuhkan hukum kepada orang lain kerana dalam bab fikih ni ada perbincangan-perbincangan, ada disiplin-disiplin ilmu yang lain. Bagi orang awam, subhanallah, kita pegang kepada jumhur ulama, jumhur fuqaha tadi, iaitu haram untuk dibacakan. Sekarang timbul persoalan yang ditanya tadi, Ustazah, boleh ke saya baca Al-Maqsurat? Masya Allah. Bagi orang yang tidak tahu tentang Al-Maqsurat, okey, Al-Maqsurat, saya ambil kejap Al-Maqsurat. Ada sebenarnya tapi sekejap.
Yasin tahlil doa. Surah Yasin. Boleh tak tolong tengok dekat atas sana, atas almari dekat situ, atas sekali dia memang ada banyak buku maksurat yang besar. Okey, subhanallah. Maksurat ni bila kita maksurat, kalau tengok sejarah, ia adalah susunan daripada Imam Hasan Al-Banna. Subhanallah. Siapa Imam Hasan Al-Banna? Adalah sebagai perintis ataupun yang mula mewujudkan perintis kepada satu gerakan umat Islam, iaitu gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1926. Tak siap saya 1926 ataupun 1928, setelah beberapa tahun saja kejatuhan khalifah pemerintahan yang terakhir, iaitu Khalifah Utsmaniyah. Maksudnya pemerintahan Utsmaniyah yang terakhir jatuh lebih kurang 2 tahun ataupun 4 tahun selepas itu. Okey, Imam Hasan Al-Banna adalah perintis ataupun peloporlah kepada gerakan ini. Okey, saya bukan nak kupas lanjut tentang bab Syekh Imam Hasan Al-Banna. Itu seorang ulama, seorang pejuang Islam, mujahidin, subhanallah, Allahu Akbar. Namun bacaan Al-Maksurat ini, Al-Maksurat ini asal perkataan daripada Al-Maksur, Al-Maksurat, Al-Maksur, subhanallah. Ia merupakan, ia membawa maksud adalah bacaan ataupun ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang disusun daripada rujukan hadis Nabi SAW. Subhanallah. Masya Allah, banyaknya. Ni Yasin. Al-Maksurat, ini Yasin semuanya ni. Al-Maksurat tu. Okey, subhanallah. Ada ni kat sini ni. Sebab kita dah ni. Siapa kat sini yang biasa beramal dengan Al-Maksurat? Dan kita akan jumpa maksurat, ada maksurat kubra, ada maksurat sughra. Maksurat kubra panjang lagi, maksurat sughra yang pendek. Kalau saya sendiri pun yang saya hafal dan kita baca setiap pagi dan petang, kalau tak lupa petang kita baca lepas maghrib, kita akan baca insya-Allah satu keluarga, anak-anak pun hafal sama, alhamdulillah. Maksurat sughra ia lebih mudah untuk diamalkan, untuk dibaca. Subhanallah. Tapi kalau kita boleh baca maksurat kubra, ia sangat bagus. Jadi persoalannya, adakah wanita yang dalam keadaan haid dan keadaan uzur, dalam keadaan berjunub tak? Berjunub tak? Kita bincang wanita yang sedang haid ataupun yang sedang dalam keadaan nifas contohnya. Boleh tak nak baca Al-Maksurat? Okey. Di sana memang ada perbincangan bagi mereka yang baca Al-Quran dengan niat zikir. Baca Al-Quran dengan niat zikir. Maka memang dibenarkan wanita yang dalam keadaan berhadas besar baca Al-Quran dengan niat zikir. Tapi dengan syarat, mereka yang telah menjadikan bacaan itu sebagai zikir. Memang dah jadikan bacaan itu zikir sejak sekian lama. Bukan baru nak mula ni. Bila dengar hari ini, kebetulan dia uzur pula, lepas tu hari ini dia nak baca. Tak boleh. Dia mesti telah dimulakan sejak sekian lama, sebelum dia uzur lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan? Tak apa dik. Subhanallah. Bila kita sebut bacaan Al-Maksurat, di dalam itu ada himpunan ayat-ayat Al-Quran juga. Jadi bila kita dah biasa baca pagi petang, kita dah jadikan ia satu bacaan zikir. Bila dah jadi zikir, maka wanita yang dalam keadaan berhadas besar boleh membacanya. Wanita yang keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Berjunub ia lebih ketat. Berjunub sebab ia tak ada masalah. Mandi wajib je, angkat hadas besar. Maka tidak dibenarkan sehinggalah di mandi wajib barulah dia boleh baca. Subhanallah. Maka ada orang tanya, Ustazah, saya dah jadikan Yasin tu zikir, saya dah jadikan Al-Mulk itu zikir, saya tak pernah tinggal. Tapi ia tetap tidak dibenarkan sebab ia, bila kita baca, kita sebut kita baca surah Al-Mulk. Kita bukan sebut kita zikir Al-Mulk, kita bukan sebut kita zikir Yasin, tidak. Tapi di dalam Al-Maksurat, ayat-ayat yang terpilih yang disusun itu adalah berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ayat-ayat yang ada fadilat, kelebihan-kelebihannya. Lalu dihimpun dalam bacaan Al-Maksurat dengan doa-doa yang maksur. Doa yang datangnya daripada hadis-hadis Nabi SAW. Okey, kalau kita tengok Al-Maksurat ni, subhanallah, tak apa. Siapa ni Syirah, tak apa. Tak perlu tengok lagi. Contohnya, kita cuba lihat bacaan Al-Maksurat ni, kita akan mulakan dengan A'udzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim. Iaitu aku mohon perlindungan daripada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada gangguan syaitan yang terkutuk.
Kemudian kita akan pergi membaca surah Al-Fatihah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita tahu surah Al-Fatihah ni kalau kita rujuk, kita cari banyak sangat hadis Nabi, dalil-dalil berkenaan dengan fadilat baca surah Al-Fatihah. Antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi nyawaku yang di dalamnya kekuasaannya, tidak ada satu surah dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Zabur dan dalam Al-Furqan seumpamanya, iaitu surah Al-Fatihah. Sesungguhnya ia 7 ayat yang diulang-ulang daripada Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Sab'ul masani." Sebab itu, antara kelebihan fadilat kita membaca surah Al-Fatihah, kita tak pernah rasa boring, tak pernah rasa jemu apabila kita membaca surah Al-Fatihah. Pernah tak kita kan dah solat setiap hari kita baca Al-Fatihah? Pada rakaat yang setiap rakaat kena baca Al-Fatihah. Kalau sehari kita mendirikan lebih kurang 17 rakaat sehari. Subhanallah. Paling kurang 17 rakaat. 5 waktu tu, kalau kita campur-campur semua 17 rakaat, 17 kali sekurang-kurangnya kita membaca surah Al-Fatihah. Pernah tak kita rasa macam, boring lah, tak boleh ke tukar surah lain? Asyik semayang je Al-Fatihah, Al-Fatihah. Allahu Akbar. Mukjizatnya, tak pernah kita rasa jemu walaupun kita mengulang-ulang. Sebab itu hadis Nabi menyebutkan tentang tidak ada surah yang setara dengannya. Dalam Taurat ke, dalam Zabur ke, dalam Injil, bahkan dalam Al-Quran sendiri. Tidak ada surah yang melebihi kelebihan sebagaimana surah Al-Fatihah. Subhanallah. Akhirnya dipilih oleh Allah, dijadikan surah yang wajib, rukun dalam solat untuk membaca surah Al-Fatihah. Dan kalau kita merujuk hadis Nabi yang lain, setiap ayat dan surah Al-Fatihah itu adalah doa dan Allah akan menjawab setiap ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Fatihah. Kemudian surah ini diteruskan dengan surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Subhanallah. Yang biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sehingga ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi supaya kita tak pergi lebih jauh lagi, muslimat terutamanya bagi yang dah biasa baca maksurat, dah jadi amalan, walaupun dalam keadaan kita haid ataupun dalam keadaan istihadah lagi tak ada masalah. Tadi yang tanya saya istihadah, wanita yang istihadah sama seperti wanita yang suci. Boleh baca Quran, boleh solat, boleh puasa, boleh zikir, semua boleh buat. Boleh pegang Al-Quran dan sebagainya. Bahkan dalam hubungan suami isteri pun boleh dilakukan. Cuma dia kena sentiasa membersihkan dirinya. Sebelum solat, perlu bersihkan dulu. Sekian itu dalam bab fiqh. Kalau nak bincang tu panjang, tapi secara umumnya begitu ya. Jadi untuk wanita yang keadaan berhadas besar haid ataupun dalam keadaan bernifas, boleh baca maksurat dengan niat zikir. Sebab kita dah ambil petikan-petikan ayat, bukannya baca satu surah, tak. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita tengok antara hadis Nabi berkenaan dengan ayat yang pertama surah Al-Baqarah ialah, subhanallah, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, sesiapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada pagi hari tidak dihampiri oleh syaitan hingga ke petang, dan jika membaca seperti itu di petang hari tidak akan dihampiri syaitan hingga ke pagi, dan tidak akan ia lihat sesuatu yang tidak diingini pada anak buahnya dan harta bendanya. Subhanallah, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya fadilat surah Al-Baqarah ini sangat banyak. Okey, seterusnya di dalam Al-Maksurat ada susunan ayat kursi. Subhanallah, ayat kursi iaitu surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ini kita boleh jumpa dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Dan kalau boleh, surah ayat kursi ini antara ayat yang kita kena bacakan setiap kali solat. Bagi wanita yang haid, wanita yang sedang uzur, saya nasihatkan setiap kali 5 waktu solat, kita cuba juga untuk berada di tikar sejadah. Subhanallah. Jangan ambil wuduk. Wuduk makruh. Bahkan ada ulama fiqh mengatakan haram. Wanita yang sedang haid, yang sedang berhadas besar untuk ambil wuduk tak boleh. Makruh ataupun haram. Bukannya harus, bukannya sunat, tak. Bukannya kita ni dah lah uzur, haid, ambil lah wuduk sebagai pendun, tak. Sebab tujuan ambil wuduk adalah untuk mengangkat hadas kecil. Sekarang saya nak tanya puan-puan sekalian, siapa yang suci sekarang ni? Ya, kita semua wanita yang suci, bersih insya-Allah. Kalau dari sudut fiqh, bila kita tanya siapa yang suci, adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita dah ambil wuduk tadi, solat subuh, contohnya solat duha, kemudian kita dah kentut ataupun dah sentuh dengan suami, maksudnya sekarang kita sedang berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil, ada perkara yang dia tak boleh buat. Apa dia? Orang yang sedang berhadas kecil, dia tak boleh solat.
dia tak boleh nak pegang Al-Quran yang tanpa terjemahan. Jadi ada larangan-larangan bagi wanita yang sedang berhadas kecil. Nak angkat hadas kecil senang, wuduk. Bila ambil wuduk je, maka kita dalam keadaan suci dari sudut istilah fiqh lah. Suci yang membenarkan kita solat, membenarkan kita pegang mushaf yang tanpa terjemahan. Masya Allah. Jadi itu bagi yang kita berhadas kecil. Dan semua orang kebanyakannya selalu berhadas kecil. Tapi bukan bermaksud kita dalam keadaan kotor. Namun dalam keadaan berhadas besar, untuk mengangkat hadas besar adalah mandi wajib. Hadas besar akan terangkat dengan mandi wajib. Hadas kecil terangkat dengan dalam keadaan berwuduk. Jadi bagi orang yang nak sepanjang Ramadan, dia sentiasa nak suci, bila batal je wuduk, ambil wuduk. Bila batal je ambil wuduk. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan betapa besarnya. Orang yang sentiasa berkekalan dalam keadaan wuduk, dia sentiasa dipelihara. Dia macam ada perisai. Perisai daripada gangguan jin dan gangguan syaitan, dan juga perisai daripada hawa nafsunya. Masya Allah. Banyak kelebihan orang yang sedang berkekalan dengan wuduk. Bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil wuduk akan digugurkan Allah dosa-dosanya. Daripada setiap celah jari jemarinya akan keluar dosa sehingga titisan air yang terakhir. Bila membasuh wajahnya akan keluar dosa daripada wajah-wajahnya. Bayangkan kalau satu hari dia mengambil wuduk sampai 10 kali, 20 kali, betapa banyaknya dosanya senang digugurkan. Jadi insya-Allah kepada kita ya di bulan Ramadan ini, mungkin kita cuba nak latih, ambillah satu hari. Mungkin seumur hidup kita tak pernah lagi kita boleh berjaya untuk wuduk satu hari 24 jam. Daripada start bangun tidur sampai tidur, batal je ambil wuduk, batal je ambil wuduk. Tapi sekarang sebab PKP, dulu kita bekerja susah nak kekal wuduk. Sebab kita dah pakai tudung dah apa, lepas tu terkentut ke apa ke, buang air ke, kita nak ambil wuduk balik payah. Kita tunggu zuhur lah ambil wuduk, asar baru ambil wuduk. Tapi sekarang kita banyak berada di rumah. Cuba dalam bulan Ramadan ini kita buat pahala, kita buat ibadah berkekalan dalam keadaan berwuduk. Ini di antara sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi memang antaranya Bilal bin Rabah. Yang Nabi tanya, wahai Bilal, subhanallah, aku mendengar derapan tapak kakimu di syurga. Bilal tak mati lagi, tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj dah dengar derapan telapak kaki. Dan bila ditanya, apakah amalanmu wahai Bilal? Antaranya Bilal menjawab, aku berusaha untuk berkekalan dalam berwuduk. Subhanallah. Orang yang berkekalan berwuduk ini automatik dia akan rasa ringan untuk buat ibadah. Orang yang berwuduk dia seringan untuk baca Quran. Dia seringan untuk solat sebab dia dah ready dah, dia keadaan berwuduk. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi insya-Allah kita buat challenge ni. Challenge berkekalan wuduk 24 jam. Tapi jangan sebab challenge ni sampai bergaduh suami isteri. Tiba-tiba suami sentuh. Awak ni saya baru je nak ambil challenge wuduk ni, awak dah sentuh. Lepas tu dia asyik dia bagi amaran. Jangan sentuh, jangan sentuh. Akhirnya, janganlah pula kerana itu kita jadi renggang pula hubungan suami isteri dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, bila kita tidur, batal lah wuduk, tak ada masalah. Tapi ambil wuduk dulu sebelum tidur, kemudian tidur. Walaupun bersentuh dah dengan suami sebelum tidur, tak perlulah ulang lagi. Sebenarnya kita nak bersihkan diri saja sebelum tidur. Janganlah pula marah dekat suami, janganlah sentuh saya nak tidur dalam keadaan berwuduk. Mana boleh kita tidur dalam keadaan berwuduk? Automatik bila kita tidur, kita mesti batal wuduk. Sebab tidur di antara perkara yang membatalkan wuduk. Cuma sebelum nak tidur tu, satu keluarga pun sampai dia nak ambil wuduk dulu sebelum tidur. Subhanallah. Sebab kita nak tidur dalam keadaan digugurkan dosa. Berdasarkan hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Masya Allah, muslimin muslimat sekalian. Jadi, bagi kita wanita yang uzur, tak ada masalah. Bila maksud je waktu kita duduk atas sejadah, contohnya kita hadap kiblat dan kemudian kita bacakan apa-apa zikir. Jadi itu di antara kaedah bagi wanita yang uzur, dia nak kekal istiqamah. Kata Ustazah, kalau saya dah uzur, out terus Ustazah. Sebab kalau tak uzur, ada solat, lepas solat terus baca Quran, terus zikir, tapi tak ada, rasa macam dengan tak wuduknya, tak apanya. Jadi kita boleh je duduk juga atas sejadah, duduk hadap kiblat, itu tak ada masalah. Kita pakailah tudung ke, pakailah kadang rasa nak cepat, tak sempat, kita nak pakai towel saja ke, subhanallah. Tapi kalau kita tutup aurat dengan sempurna, lagi bagus lah kan. Kemudian kita pun zikirlah. Nak zikir selawat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir apa pun tak ada masalah. Apa pun zikrullah tak ada masalah bagi wanita yang sedang berhadas. Maka perbanyakkanlah zikir. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Antara fadilat ayat kursi. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat ini, 4 di awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan 2 ayat berikutnya di akhir surah Al-Baqarah, maka rumahnya akan selamat daripada dimasuki syaitan hingga ke
pagi hari. Subhanallah. Dan ada hadis Nabi yang sahih. Menurut para alim ulama, ini di antara hadis yang satu-satunya hadis yang sahih berkenaan dengan kelebihan surah Al-Kahfi. Minta maaf, ayat kursi. Kelebihan ayat Al-Kursi. Ayat kursi yang selalu kita baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzu sinatun wa la nawm ila akhir ayat. Saya kira semua orang hafal ayat kursi ni. Ia merujuk kepada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya ayatul kursi. Ayat kursi inilah surah Al-Baqarah ayat 255. Sesungguhnya bandingan ayat Al-Kursi dengan 7 petala langit. Pembandaraan apa yang terkandung di antara 7 langit. Maksud 7 langit ni, subhanallah, Allahu Akbar, kita bumi. Bumi adalah salah satu bintang kecil di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. Yang kita tahu, kita berada di galaksi Bima Sakti. Tahu kan? Dalam galaksi Bima Sakti ni ada bukan juta ya, ada trilion, infinity bintang-bintang. Tak boleh nak dikira. Tak boleh nak kira. Okey. Itu baru dalam satu galaksi Bima Sakti. Matahari pun ada dalam termasuk. Tetapi bila keluar daripada galaksi Bima Sakti, subhanallah, ada trilion, bahkan infinity, lebih banyak, tak boleh nak dikira lagi galaksi. Bayangkan. Kita rasa bumi ni dah besar sangat kan, tapi bintang yang sangat kecil sangat. Dibandingkan dengan besar matahari, Masya Allah, bezanya matahari tu kebesaran dia berapa juta kilometer, macam tu lah. Saya lupa, tapi saya suka tengok benda-benda ni dekat YouTube apa semua. Dalam galaksi Bima Sakti ni ada trilion, infinity, tak boleh dikira bintang-bintang. Lepas tu galaksi pula ada infinity pula, tak boleh nak dikira. Bayangkan. Tetapi semua itu berada di bawah apa? Di bawah langit. Langit kita tahu di dalam Al-Quran memang sebut 7 lapisan langit. Dan manusia tak akan selama-lamanya akan sampai walaupun ke langit yang pertama. Canggih macam mana pun tak mungkin sampai ke langit pertama. Langit pertama ada nabi tertentu, para malaikat duduk dan sebagainya. Yang kita nampak tu, yang kita nampak tengok ke langit tu, itu nampak awan. Langit memang tak boleh nampak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kelebihan surah ayat kursi ni. Ayat kursi dibandingkan dengan 7 petala langit, pembandaan langit. Maksudnya bumi, isi dan 7 petala langit ini umpama seperti, subhanallah, Allahu Akbar. Saya jumpa hadis ni 2 hari lepas masa baca Al-Quran surah, saya tengok surah apa, jumpa hadis tentang kelebihan ayat kursi. Dalam juzuk yang ke-14 ke 13 macam itulah. Perumpamaannya seperti padang gelang emas yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Subhanallah. Masya Allah. Mula-mula saya tak faham. Saya baca berulang kali baru faham. Maksudnya kelebihan, khasiat, fadilat, betapa besarnya bila kita, pahala yang kita baca yang terkandung dalam ayat kursi tersebut, umpama seperti bumi, 7 petala langit, bumi semua ini, umpama seperti gelang. Bayangkan gelang emas, kalau kita lemparkan ke padang pasir, agak-agak boleh jumpa tak gelang emas tersebut? Jauh tak beza saiz? Kalau kita pergi padang pasir, padang pasir ni, kalau kita pergi betul-betul di padang pasir yang luas terbentang, kita tak nampak penghujung. Kita tak nampak kiri, tak nampak kanan, tak nampak. Maksudnya seluas mata memandang. Bayangkan kalau kita nak cari satu gelang emas yang dilemparkan ke padang pasir, agak-agak boleh jumpa tak? Tak boleh jumpa, terlalu luas. Maksud bumi dan isi 7 petala langit tu, umpama seperti gelang tu je. Dan ayat Al-Kursi umpama seperti padang pasir yang luas. Masya Allah, Allahu Akbar. Betapa hebatnya perbandingan yang diberikan, yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini. Masya Allah. Apa ni Syira, boleh tolong cari Al-Quran tu yang selalu saya guna, tapi nama Atikah, label dia kat luar nama Atikah. Sebab kat situ saya tanda semalam. Okey, hadis tersebut kalau siapa yang nak rujuk. Tapi Nabi sambung lagi. Namun bandingan ayat Al-Kursi dengan arasy Allah, subhanallah. Bandingan ayat kursi dengan arasy Allah adalah ibarat gelang emas yang besar dilemparkan ke padang pasir. Maksudnya arasy Allah lebih besar, lebih hebat. Tadi ayat kursi dengan seluruh pembandaan langit dan bumi, 7 petala langit,
Semua itu ibarat gelang emas dan padang pasir itu ibarat ayat kursi tersebut. Tapi bila ayat kursi dibandingkan dengan arasy Allah, subhanallah, arasy Allah itu umpama seperti padang pasir dan ayat kursi umpama seperti gelang emas yang besar. Masya Allah. Dia ada awak kena keluarkan dan ada nama label Antikah. Ada. Okey, subhanallah. Kalau kita baca ayat kursi, sama-sama kita baca, ambil fadilat, kita terus baca, buat pahala terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita duk baca, hafal ayat kursi tapi kita tak tahu maksud. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Dia, yang sentiasa hidup lagi sentiasa mengurus hamba-Nya, tidak dipengaruhi oleh mengantuk dan tidur. Dialah yang mempunyai segala di langit dan segala di bumi. Siapakah gerangan yang memberikan syafaat di sisinya dengan hak tanpa keizinannya? Tuhan mengetahui apa yang di hadapan mereka dan mereka tidak meliputi pengetahuan sesuatu dari ilmunya, melainkan barang yang dikehendakinya. Maha luas kursi kerajaannya, meliputi sekalian langit dan bumi, dan tiada berat baginya memelihara keduanya, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis Nabi tersebut, kalau siapa yang ada kitab ni kan, tafsir terjemahan Al-Quran bil hadis, subhanallah. Okey. Saya baca hadis ni sekali lagi tentang kelebihan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, ayat Al-Kursi. Daripada Abu Zar Al-Ghifari, ia berkata, aku pernah masuk ke Masjidil Haram, lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersendirian. Kemudian aku duduk menghampirinya dan bertanya, wahai Rasulullah, ayat mana yang diturunkan kepada engkau yang lebih utama? Sahabat Nabi bertanya, apakah ayat yang paling utama? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayat Kursi, langit yang 7 beserta apa yang di dalamnya. Langit yang 7 serta yang berada di dalamnya. Dan semua yang ada di antaranya. Bila dibandingkan dengan ayat Kursi, hanyalah seperti sebuah gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Sedangkan Al-Kursi bila dibandingkan dengan arasy yang agung, hanyalah seperti gelang yang ada di padang pasir. Subhanallah. Hadis riwayat Ibnu Syaibah, Abu Syekh Al-Ashbahani, banyaklah. Dan para muhadisin berkata tidak ada hadis yang sahih tentang masalah tentang berkaitan ayat kursi kecuali hadis ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan banyak lagi hadis Nabi yang lain berkenaan dengan kelebihan ayat Al-Kursi. Subhanallah. Jadi seterusnya kalau kita tengok dalam amak surat ada bacaan ayat la ikraha fiddin, kemudian Allah waliyul ladzina amanu, semua itu ayat pada surah Al-Baqarah. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Okey. Muslimin muslimat sekalian. Saya nak terus pergi kepada orang yang sibuk, perempuan yang sibuk uruskan rumah tangga, kemudian orang yang bekerja di pejabat, apa pun pekerjaan kita buat. Bagi mereka yang seumpama ini, saya menyarankan kalau tak sempat nak baca Al-Quran. Seperti mana orang lain yang ada masa. Saya sebut ni, jangan pula kita buat sama. Sama pula, kita yang tak sibuk pun ambil juga tips ni. Kita yang tak sibuk, yang ada masa yang banyak pun kita ambil juga kaedah ni. Boleh. Tetapi sangat rugi sebab kita ada masa yang banyak, maka kita ada peluang untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Baik kita yang berada di rumah, ada peluang masa yang banyak, tak disibukkan dengan urusan anak-anak yang ramai contohnya, dan kita mampu baca Quran, maka kita disarankan untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Usahalah untuk khatam. Walaupun sekali. Sekali itu bukan banyak. Bukan hebat, bukan bagus sangat. Kalau kita tengok para sahabat, para alim ulama, tengok Imam Syafi'i berapa kali sehari dia khatam dan sebagainya. Ya Allah, itu sangatlah jauh untuk kita capai. Bahkan saya tengok ada nasihat-nasihat para ulama sekurang-kurangnya bulan Ramadan 2 kali. Kita kalau dapat sekali pun syukur, alhamdulillah, subhanallah. Sebenarnya kalau kita khatam di bulan Ramadan,
3, 4, 5 kali khatam di bulan Ramadan. Masya Allah, Allahu Akbar. Namun kita mungkin lemah. Jadi janganlah sampai bulan Ramadan kita tak mampu nak habis 30 juzuk Al-Quran. Kalau mampu, sekurang-kurangnya 2 juzuk Al-Quran. Tapi sekarang saya nak sebut bagi orang yang betul-betul sibuk. Memang tak sempat. Dia penat. Semayang pun dah kalang-kalang kabut kalau ada orang anak kecil ni. Tuan-tuan perempuan, kita faham. Kadang semayang pun dalam keadaan anak duduk tarik kain. Dalam keadaan, ya Allah, banyaknya urusan lagi dengan itu, dengan ini. Anak yang kecil-kecil ramai-ramai ni kan. Subhanallah, Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesabaran, ketenangan. Allah mudahkan urusan menguruskan anak-anak, insya-Allah. Jadi, bila kita sebut orang yang sibuk ni, ulanglah. Saya nak maksudnya kita sampaikan, kita permudahkan. Cukuplah dengan mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal. Masya Allah. Jadi sambil-sambil duduk berjaga polis-polis tu, nurse, doktor, duduk dekat ward, penat, menyandar, sambil nak tertidur ataupun sambil menguruskan, ulanglah 3 kul contohnya. Ustazah yang saya lancar 3 kul je. Ustazah yang paling lancar Al-Fatihah. Tak apa. Ulang Al-Fatihah. Dah habis Al-Fatihah, ulang. Dah habis Al-Fatihah, ulang. Dah habis, lepas tu ulang 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzubil falaq, kul a'udzubil nas. Ingat kuliah, baca kuliah. Ustazah, saya ingat ayat kursi, baca ayat kursi. Saya ingat ayat si Budina, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, baca. Mana-mana ayat? Ustazah, saya hafal mak surah, saya ulang-ulang banyak kali. Tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh saja. Maksudnya di sini, subhanallah, dia tetap tergolong di kalangan ahli Al-Quran. InsyaAllah dia tetap dapat pahala yang banyak daripada baca Al-Quran. Bukannya kita kena baca ayat yang berbeza, surah yang berbeza, baru kita dikatakan membaca Al-Quran sebanyaknya. Kita juga insya-Allah termasuk di kalangan orang yang membaca Al-Quran sebanyaknya di bulan Ramadan, walaupun sekadar mengulang-ulang ayat yang sama. Setiap kali kita baca ayat yang sama berulang-ulang, setiap kali itu dapat pahala yang berbeza. Kalau kita rujuk hadis Nabi SAW tentang kelebihan bulan Ramadan dan Al-Quran, secara umumlah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang melakukan apa jua kebaikan, amalan kebaikan, ibadah umum ataupun ibadah khusus, apapun amalan kebaikan di bulan Ramadan, ia akan diberikan ganjaran pahala amalan fardu di bulan yang lain. Barang siapa yang menunaikan ataupun melakukan amalan wajib di bulan Ramadan, akan dilipat gandakan umpama 70 kali di bulan yang lain. Subhanallah. Jadi pertama, bagi orang yang sibuk, bagi yang tak mampu dan sebagainya, bagi yang uzur, maka perbanyakkan zikir, ulang-ulang bacaan ayat Al-Quran yang kita jadikan zikir. Jadi ada orang tanya, Ustazah dalam mak surah ada surah, bukan ayat saja. Contohnya ada surah apa? Surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Subhanallah. Bolehkah kita baca tu Ustazah? Itu kan surah. Kan kata tak boleh baca surah. Itu adalah surah-surah yang telah dijadikan zikir. Apa beza dengan ayat surah yang lain? Surah Yasin dijadikan harian, surah Al-Mulk dijadikan harian, surah As-Sajdah dan sebagainya. Surah-surah yang pendek yang kecil seperti itu memang disebut dalam hadis Nabi SAW. Subhanallah. Antaranya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca, sesungguhnya barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, umpama 1/3 Al-Quran. 2 kali, umpama 2/3 Al-Quran. 3 kali, umpama 3/3 Al-Quran. Dan surah Al-Ikhlas ini memang Nabi sebut. Dalam satu hadisnya, Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah di kalangan kamu yang mampu untuk membaca, untuk khatam, untuk membaca Al-Quran sebelum tidur? Untuk khatam Al-Quran sebelum tidur. Lalu sahabat Nabi kata, adakah di kalangan kami yang mampu? Maksudnya, tak mampu ya Rasulullah. Tak mampu sebelum tidur nak khatam Al-Quran. Lalu Nabi pun berkata, sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu 1/3 Al-Quran. 2 kali, 2/3 Al-Quran. Maka kalau baca 3 kali, ia umpama 3/3 Al-Quran. Sebab itu antara sunnah Nabi ya, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih daripada Aisyah, berkenaan dengan sunnah Nabi SAW, setiap kali sebelum tidur, Rasul akan merapatkan kedua tangan. Aisyah kata maksudnya macam berdoa, rapatkan kedua tangan. Lalu Rasulullah akan membacakan 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzubil falaq, kul a'udzubin nas. Rasul akan baca, kemudian Rasul meniupkan dan Rasulullah menyapukan ke seluruh tubuh sampai habis. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan Nabi juga ada bersabda dalam hadis yang lain, Nabi kata, telah turun kepadaku 2 surah perlindungan yang tidak ada tara dengannya. Sekiranya kamu membacanya, maka kamu akan dapat perlindungan daripada Allah. Surah apa? Al-Mu'awwizatain. 2 surah perlindungan.
Dua surah perlindungan itu ialah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Kalau kita perhatikan maksud, katakanlah aku mohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, aku mohon perlindungan daripada Tuhan pentadbir sekalian manusia. Surah yang kedua pula, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada Tuhan yang daripada Allah, daripada kegelapan malam. Subhanallah. Sebab malam ni biasanya sihir, kedengkian, jin aktif pada waktu malam, syaitan aktif waktu malam. Sebab itu surah itu tersebut telah pun jadi satu zikir yang Nabi suruh baca. Bukannya sekadar untuk tadabbur baca seperti surah-surah yang lain. Jadi bagi wanita yang sedang uzur, haid dan sebagainya, maka dibenarkan untuk baca surah-surah pendek ni. Ayat kursi, ayat-ayat yang kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan sebagainya. Dan tentang keutamaan dua ayat yang terakhir, subhanallah, dua ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ini kalau kita rujuk hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Allahu Akbar, subhanallah. Yang bermaksud, sesiapa yang membaca dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberikan kecukupan dalam hidupnya. Jadi bagi orang yang ustazah hidup sempit dan sebagainya, kita memang takut bimbang kesempitan hidup di dunia. Yang paling kita bimbang adalah kesempitan hidup di akhirat. Namun insya-Allah dengan amalan membaca dua ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Dua ayat surah yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, ayat apa? Iaitu ayat 285 dan 286. Ayat yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan dua ayat yang terakhir dalam Al-Maqsurat, automatik. Kalau kita baca pagi dan baca petang, automatik kita akan baca ayat ni. Dan antara sunat sebelum kita tidur, kita baca ayat ni. Dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membacanya pada waktu malam, di malam hari, dua ayat yang terakhir ni, Allah akan berikan dia kecukupan dalam hidupnya. InsyaAllah tidak akan melarat, tidak akan meminta-minta dengan sesiapa. Tiba-tiba saya teringat ni, satu kisah Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan. Memang berkaitan dengan Sayyidina Uthman bin Affan, tetapi kisah salah seorang sahabat Nabi yang sedang sakit tenat. Dan dia ada anak-anak yang kecil. Ketika Sayyidina Uthman bin Affan pergi ziarah sahabat Nabi yang sedang sakit tenat ni kan. Bila sahabat Nabi pergi ziarah, Sayyidina Uthman bin Affan pergi ziarah, lalu Sayyidina Uthman pun berkata kepada sahabat-sahabat untuk mengumpulkan sumbangan, diberikan kepada ahli keluarga. Kepada sahabat, saya tak ingat nama sahabat Nabi ni yang sedang sakit tenat ni, tapi dia ada tanggungan anak-anak yang kecil. Macam kita lah pergi, bila kita tahu ada orang yang sakit tenat, kita kumpulkan untuk bagi sedekah, untuk meringankan beban ahli keluarga dan sebagainya. Lalu sahabat ni berkata, wahai Uthman, aku sedikit pun tidak bimbang tentang keluargaku. Aku tidak bimbang tentang anak-anakku. Yang ku khawatiri saat ini adalah tentang diriku. Bagaimana untuk aku bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah Allah telah mengampuniku? Kemudian dia sebut lagi, aku tidak bimbang tentang rezeki, tentang anak-anakku. Kerana aku yakin Allah akan memelihara mereka. Dan aku telah mendidik anak-anakku untuk membaca pada setiap malam surah Al-Waqi'ah. Subhanallah, Allahu Akbar. Surah Al-Waqi'ah. Dan kita tahu di antara khasiat ataupun fadilat membaca surah Al-Waqi'ah adalah dijamin kecukupan rizki dan sebagainya. Subhanallah. Jadi kita lihat, kalau kita sekarang, contohnya lah kan, kita ada harta, kita ada tanah, ada simpanan ataupun ada apa-apalah kan, rumah dan sebagainya, kita cenderung untuk fikir, tak apalah ni, harta ni boleh tinggalkan pada anak-anak. InsyaAllah esok kalau kita meninggal, anak-anak tak adalah melarat, adalah juga rezeki untuk anak-anak. Tapi tengok para sahabat, dia bukan tinggalkan harta, tapi dia tinggalkan amalan yang wajib dilakukan oleh anak. Walaupun sunat, bukan wajib baca Al-Waqi'ah, surah-surah, ayat-ayat seumpama ini. Tetapi dia mewajibkan anak. Itu harta yang ditinggalkan. Itu paling mahal. Dia yakin dengan dia mendidik anak,
istiqamah membaca surah Al-Waqiah contohnya dan surah-surah yang lain. Dengan itulah rezeki Allah tidak akan putus. Masya Allah. Jadi kadang kita ni, kita beramal juga tapi kita mesti ada backup juga. Kita tak boleh nak tak sandarkan sepenuhnya. Tapi tawakal para sahabat ini sangat hebat. Dia kata cukup dengan tinggalkan amalan-amalan, dan selagi mana anaknya beramal dengan amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini, yang dipesan oleh Nabi ini, insya-Allah selagi itulah rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kita tahu rezeki adalah jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Apa ni Uli? Nanti ambil baby sekejap. Saja je. Sekejap lagi lah, sekejap lagi. Subhanallah. Okey, saya rasa masa kita ni dah dekat dah lebih sangat. Minta maaf, sebenarnya 1 jam je sampai pukul 12 saja. Dan nampak gayanya kita tak baca ni. Tak sempat nak baca. Ramai tanya bab buku ni. Istihadah kita dah jawab tadi. Mana tadi yang pasal tolong tanda yang berkenaan dengan hid tadi tu? Cuba cari balik. Okey, ada soalan apa lagi yang kita rasa penting untuk ditanya? WhatsApp. Okey, ada soalan-soalan yang sangat penting untuk dibaca. Soalan yang sama ya. InsyaAllah dah terjawab. Jadi insyaAllah terjawab. Jadi wanita yang haid antaranya lagi. Saya nak sebut lagi ni, pejabat mufti wilayah sebut ni. Antaranya yang dibolehkan adalah wanita yang haid, yang boleh dibuat, banyakkan sedekah. Okey, itu tak ada masalah. Kita banyakkan sedekah di bulan Ramadan, banyakkan doa dan zikir. Banyakkan doa dan zikir, memberi makan kepada orang berbuka puasa. Ini sangat bijak, Masya Allah. Kita tahu hadis Nabi, hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, dalam keadaan pahala orang tersebut tidak berkurangan sedikit pun. Masya Allah. Jadi, walaupun kita tak berpuasa pada hari tersebut, kita haid, kita uzur, maka kita beri makan kepada orang lain yang berpuasa. Iaitu beri makan apa? Beri berbuka puasa lah. Jadi insya-Allah saya secara langsung saya buka peluang kepada siapa yang ingin bersama dengan kami melalui sahabat iCare. InsyaAllah ada elan sama, ada ni selalu juga saya sebut, dan bolehlah follow page sahabat iCare, dan kalau follow saya pun kita ada kongsikan tentang maklumat sahabat iCare. Setiap hari kita bagi makan berbuka puasa dalam 600 pack makanan berbuka puasa kepada fakir miskin. Dan insya-Allah melihat kepada sumbangan yang masuk semakin banyak, alhamdulillah hari-hari kita akan meningkatkan kepada jumlah mungkin 1000 pack sehari, dan pack ini diadakan seluruh Malaysia. Setiap negeri, 13 negeri kita ada ejen wakil, sampai Sabah Sarawak pun ada. Memang mereka mengagihkan makanan berbuka puasa kepada mereka yang berpuasa di kalangan fakir miskin. Masya Allah, memang mereka adakan, ada banyak sangat himpunan gambar-gambar, dokumentasi yang kita buat sebagai bukti kepada penyumbang. Jadi insya Allah bagi wanita yang sedang haid, kita memang tak boleh nak pahala puasa pada hari yang kita tidak berpuasa, tapi dengan kita bagi makan berbuka puasa kepada mereka yang berpuasa, kita dapat pahala yang sama tanpa mengurangi orang tersebut. Bukan kita ambil pahala dia, tak. Dan bayangkan kalau kita lebih bijak, kita bagi untuk 10 orang contohnya. Subhanallah. Kalau satu orang, kami keluarkan dalam RM6 satu kepala. RM6 ke RM7 untuk satu orang. Tapi kalaulah niat, contoh, saya nak bagi makan buka puasa untuk 10 orang. Jadi 6 kali 10 dah RM60 contohnya. Ataupun sekian-sekian. Subhanallah, kalau kita tengok, kalau kita darab, Masya Allah. Untuk tahun ini, kita bagi makan setiap hari kita bagi untuk seorang RM6. Contohnya, habis Ramadan, kita dapat pahala 30 hari kita berpuasa. Tapi plus 30 hari lagi yang kita bagi makan orang berbuka puasa. Jadi, alhamdulillah kita dapat pahala 60 hari puasa. Masya Allah. Ada orang yang mampu, dia bagi 10 hari sehari. 10 orang sehari berbuka puasa. Jadi, kalau 10 hari, 10 kali 3, 300. Campur puasa dia pula, jadi 330 hari berpahala puasa. Masya Allah. Ini adalah orang yang bijak dalam menguruskan pahala puasanya di bulan Ramadan. Jadi untuk kita mengejar pahala puasa yang sebanyaknya, bagi kita yang mampu, kita berilah lebih. Sekurang-kurangnya contoh sehari kita taja 10 orang untuk berbuka puasa, maka bolehlah tinggalkan komen taja berbuka puasa. Nanti kita akan print, kita akan message, kita akan PM
untuk memudahkan tuan-tuan puan menyumbang untuk mereka berbuka puasa. Kalau ramai lagi menyumbang, kita boleh beri lebih ramai kepada fakir miskin berbuka puasa, insya-Allah. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon maaf kita tak sempat sangat nak baca kitab ni, tapi saya insya-Allah kita tetap akan baca kitab ni. Saya tahu kita ada lagi separuh untuk dihabiskan. Cuma saya mencari masa yang sesuai sebab akhir-akhir ni agak sibuk, tapi ramai dah yang memiliki buku ni. Kita akan tetap akan baca sampai habis sebelum habis Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian, sebagai penutup saya nak baca sepintas selalu apakah amalan yang telah dilakukan oleh Fadilatul Ustaz okey. Subhanallah. Amalan Ustaz arwah Ustaz Ismail Kamus. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, wallahu alam, adakah ini satu amalan yang menjadi rutin kebiasaan arwah Ustaz Ismail Kamus, ataupun ia adalah satu amalan yang jadual harian disusun yang disarankan oleh Ustaz? Yang pertama, bangun seawal malam sekitar jam 3 pagi. Subhanallah. Kalau tak mampu jam 3, kita mula dulu dengan awal sikit, jam 5, jam 4.30, lepas tu pukul 4. Tak mampu juga 5.30 contohnya. Yang penting waktu tahajud, untuk solat tahajud adalah bermula lepas isyak sampai, tapi dengan syarat tidur terlebih dahulu sampai sebelum subuh. Jadi ada orang tanya, Ustazah 5 minit sebelum subuh boleh tak solat tahajud? Boleh jawapannya. Subhanallah. Jadi yang kedua, solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk, kalau kita nak baca dalil, kita nak baca maksudnya nak baca dalil, nak baca sumber tentang kelebihan solat sunat wuduk, memang ada, boleh Google sendiri. Kalau kita dah ada ilmu, kita baca, kita lagi rasa nak buat solat sunat wuduk. Ini antara solat sunat yang tidak ditinggalkan oleh para sahabat Nabi, antaranya Bilal bin Rabah. Okey, yang ketiga, solat sunat taubat, buat solat sunat taubat. Yang keempat, solat sunat tahajud. Yang disarankan ada 8 rakaat. Subhanallah, mampu ke tidak? Kalau tak mampu, mula dulu dengan 2 rakaat. Kemudian buatlah solat sunat hajat untuk minta makbulkan permintaan kita, minta syurga sama api neraka. Kemudian disarankan istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 100 kali. Ada orang tanya, Ustazah, saya istighfar pendek je boleh tak? Tak ada masalah. Nak istighfar paling pendek iaitu astaghfirullah. Itu paling pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah. Saya nak buat 1000 kali terpulang. Tapi kalau nak baca istighfar yang lebih panjang, lebih sempurna, antaranya adalah astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, disarankan 100 kali. Kemudian dibaca tahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah sebanyak 300 kali. Baca doa Nabi Yunus 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian tasbih pula sebanyak 40 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Boleh tuan-tuan puan-puan Google tentang amalan yang dilakukan, jadual harian, rutin harian yang telah disusun oleh arwah Ustaz Ismail Kamus. Seterusnya buat solat sunat fajar, solat subuh, baca Yasin selepas subuh, solat sunat duha 6 rakaat. Subhanallah. Di sana ada hadis Nabi tentang solat sunat yang maksimum. Solat sunat sekiranya kita mendirikan solat sunat duha 12 rakaat, ganjarannya adalah antaranya akan dijamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka situ pun ada perbincangan ulama lah tentang jumlah rakaat solat sunat duha. Okey, yang ke-15, solat zuhur, solat sunat sebelum, solat sunat selepas. Lepas tu solat asar, solat sunat sebelum. Kita tahu solat maghrib, solat sunat selepas. Solat isyak, sunat sebelum, solat selepas. Qabliyah, ba'diyah. Kemudian sebelum tidur baca Al-Quran, surah Al-Mulk, surah Sajadah, surah Al-Waqi'ah dan sebagainya. Jadi sebelum tidur baca surah Al-Mulk, surah Sajadah, surah Al-Waqi'ah. Masya Allah, mampu ke tidak? Saya ingat arwah ayah saya, dan kita tahu almarhum meninggal malam tadi, iaitu malam Jumaat. 12.30 malam dah masuk. Kita tahu malam bermula daripada maghrib. Hari ini hari Jumaat. Waktu hari yang afdal, dan di sana ada hadis Nabi tentang kelebihan orang meninggal hari Jumaat dibebaskan daripada azab kubur. Subhanallah. Jadi kita tahu ada 3 tok guru kita, alim ulama kita yang meninggal pada hari Jumaat. Tok Guru Ni Abdul Aziz, Tok Guru Haruddin
dan Tok Guru Ustaz Ismail Kamu, subhanallah. Dan Masya Allah meninggal pula pada bulan Ramadan. Masya Allah, subhanallah. Maksudnya tingkatan kemuliaan itu bertambah-tambah. Arwah ayah saya juga meninggal pada bulan Ramadan 2 tahun yang lepas, 10 Ramadan, Jumaat malam. Bukan malam Jumaat tapi hari Jumaat malam. Subhanallah. Juga pada bulan Ramadan 2 tahun yang lepas. Jadi antara yang amalan yang saya lihat, ayah saya sakit, di penghujung sakitnya yang ternat pun, ayah saya kanser, meninggal kerana kanser esophagus, dibuang saluran makan. Kemudian kanser itu merebak kepada kanser paru-paru, kemudian kepada kanser darah. Namun subhanallah, Allahu Akbar, dalam keadaan yang sangat lemah, dalam keadaan kelemahan yang berganda-ganda. Subhanallah, tak makan, tak minum, dalam keadaan yang kurus kering. Namun antara amalan yang ayah tak tinggal, sebelum tidur mesti baca surah Al-Mulk, surah Sajadah. Sebab ayah dah hafal, memang lancar, memang sambil baring je akan baca. Al-Mulk, Sajadah, 2 surah yang tidak ditinggalkan. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita melihat kematian-kematian yang indah seumpama ini kan, Masya Allah, kita akan cuba untuk belajar apa yang mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Allah pilih orang yang mati dalam keadaan yang begitu indah, husnul khatimah, kerana mereka ini di kalangan yang memilih hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengatur kehidupannya, mengatur jadual kehidupannya adalah jadual kehidupannya diatur untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak waktunya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan bimbang. Subhanallah, saya dah jumpa ramai orang yang rutin hariannya sangat hebat ibadahnya, dengan baca Yasin. Ada setengah tu saya jumpa, dia seorang yang sangat sibuk, peguam, sibuk, tapi dia boleh baca Yasin setiap pagi 3 kali. Allahu Akbar. Kemudian ada jumpa yang sangat sibuk, kerjaya yang sangat hebat. Kalau kita tengok sibuk, tapi tak tinggal solat sunat qabliyah ba'diyah, tak tinggal. Sangat sibuk sekian-sekian, tapi boleh solat duha sampai 6 rakaat, 8 rakaat. Baca Quran, khatam Quran, berapa hari khatam Quran. Bila ditanya dengan kesibukan, macam mana sempat nak buat amalan-amalan banyak? Dia kata, ya Allah, dia kata, lagi banyak ibadah, lagi banyak solat, lagi banyak baca Quran, lagi masa tu banyak. Rupanya masa ini bergantung kepada barakah, bukan jumlah. Sebab itu kita perhatikan ada orang yang dia masa sibuk kerja dulu, dia kata tak sempatlah ustazah baca Quran, tak sempatlah nak solat sunat banyak-banyak, duha banyak-banyak, saya bekerja. Rupanya bila PKP dia sama juga. Tak ada beza. Walaupun duduk di rumah 24 jam, dah tak pergi kerja, tapi rupanya sama, tak ada beza. Daripada jumlah baca Quran, daripada jumlah salat, daripada jumlah zikir, sama, tak ada beza. Rupanya masalah dia bukan tak ada masa. Masanya tidak barakah. Allahu Akbar, subhanallah, Masya Allah. Jadi untuk mendapat keberkatan masa adalah sebanyak mungkin kita melakukan zikir, ibadah, masa kita, lagi banyak kita luangkan masa untuk akhirat, lagi barakah masa kita di dunia. Lagi banyak masa kita luangkan untuk Allah, Allah akan melapangkan masa kita. Dan kita tak tahu bagaimana Allah melapangkan, mungkin dengan Allah mudahkan urusan kita. Kalau masa kita tak barakah, satu urusan memakan masa sejam. Tapi bila waktu barakah, Allah mudahkan urusan tersebut, 10 minit dah settle. Masya Allah. Allah permudahkan perjalanan kita. Yang sama ni kita buat kerja rumah, payah dengan anak, orang sepah, tiba-tiba Allah mudahkan anak kita. Anak kita pun tolong kita, mudah urusan kita, anak pun tak sepahkan rumah, anak pun boleh dengar kata. Maksud kita tak tahu bagaimana Allah menjadikan kehidupan kita barakah dengan kita banyak memperuntukkan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya mohon maaf salah dan silap. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Wanita dan Ramadan, kita tidak ada alasan walaupun kadang kita uzur untuk memperbanyakkan zikrullah, untuk memperbanyakkan amal soleh. InsyaAllah kita tergolong di kalangan man qama Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambih imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, akan diampunkan Allah segala dosa-dosanya yang terdahulu. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saya suka untuk ingatkan, kita dah pun 15 Ramadan, tinggal lagi separuh Ramadan. Kena semangat, kuatkan semangat, ikhlaskan niat kita, buat apa saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tak ikhlas kerana Allah, maka sia-sia saja.
puasa kita ke, solat ke, sedekah ke, zikir ke, kalau bukan kerana Allah, sia-sia saja. Jadi bagaimana untuk ikhlas? Kita baca selalu doa tu yang kita baca dalam solat, doa iftitah tu. Itu doa untuk kita ikhlas. Yang mana doa hujung tu kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku wa nusuki, ibadahku, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah sekalian alam. Pengurus pentadbir sekalian alam. Kalau kita nak sedekah ke, nak apa ke, sebab itu bila solat kita disunatkan untuk baca doa iftitah tu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhali allazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada lagi tu saya tertinggal tu. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhanallah. Jadi bacalah ayat ini, insya-Allah ia membantu. Doa ini, doa iftitah ni bukan dibaca dalam solat saja. Nak baca di luar solat, lepas solat pun boleh. Maksudnya doa itu adalah ikrar kita. Dan kita minta dengan Allah, sesungguhnya ya Allah, solatku, ibadahku. Ibadah ni umum. Termasuk menyapu juga ibadah bila kita buat dengan nama Allah. Gamas rumah pun ibadah. Sebab kalau Allah tak jaga hati kita ikhlas, kita akan ngungkit-ngungkit nanti. Kita akan marah-marah nanti. Kita tak boleh sabar, kita tak boleh buat kerja rumah dengan tenang. Tapi bila Allah bagi kita ketenangan, Allah bagi kita ikhlas, buat kerja rumah, masak ikhlas. Kalau ikhlas, Allah bagi ketenangan. Kita tak akan ngungkit masa makan. Mak masak supaya payah gini-gini. Tak, kita tenang saja. Sebab kita dah sebut sebelum masak tu, inna salati wa nusuki, solatku, ibadahku. Masak juga ibadah, ibadah umum. Ibadahku lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua pendengar sekalian. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Selamat meneruskan ibadah Ramadan dengan penuh semangat, istiqamah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.